masa relevan dalam program perubatan di Malaysia. Baik. Dalam kita nak mengekalkan adat-adat dalam urutan Melayu, penyampaian kepada generasi akan datang pun sudah berkurangan. Jadi bagaimana kita nak mendedahkan banyak melalui forum-forum, mendedahkan banyak melalui conference, persidangan yang kita
dedahkan dan kita minta supaya yang hadir itu daripada kalangan-kalangan student ataupun para pelajar. Kalau setakat kita nak panggil umur-umur macam saya ni, memang dah lama terdedah berkenaan dengan perubatan lama ini. So kalau nak panggil yang baru-baru ni, supaya mereka didedahkan tentang adat-adat, balik kepada adat tentang perubatan urutan Melayu ini. Jadi bila kita nak letakkan, kemudian kita letakkan lagi satu, iaitu dari segi pendidikan. Pendedahan kepada masyarakat perlu ada, kemudian kita nak dari segi pendidikan. So pendidikan perlu untuk kita melayakkan diri kita. Sekarang ni kalau saya bercakap, orang takkan percaya. Kalau doktor bercakap, orang akan percaya kepada doktor. Saya bercakap, siapa nak percaya? Ini tukang urut tepi jalan, mana dia panggil bercakap ni? Jadi kita perlu ada dari segi program kelayakan, dari segi pendidikan, supaya perubatan Melayu ini, adat-adat ini dapat diterapkan di dalam bab urutan Melayu, supaya dalam perubatan itu digunakan pakai. Jadi kalau kita sekadar kita mengkaji dari segi sains saja, kita meninggalkan adat, dia seolah-olah macam tergantung. Sebab kita tak terjumpa satu kaedah yang boleh merawat tersebut. Jadi dalam adat-adat tersebut menerangkan, contohnya adat-adat mengambil daun-daun akar kayu, macam mana, waktu bila nak ambilnya, macam mana nak masaknya, kenapa menggunakan periuk tanah, tidak digunakan periuk-periuk yang lain. Ini semua ini perlu kita tahu. Kenapa orang dulu menggunakan adat-adat tersebut. Jadi tentu ada sebab-sebabnya bila kita menggunakan kaedah-kaedah lama. Contohnya lah, kalau kaedah lama ini menggunakan periuk tanah apabila kita nak rebus untuk buat minuman. Kenapa guna labu sayung? Di Perak nak buat minum air, letaklah labu sayung daripada tanah juga. Kenapa apabila nak mencuci kepada orang kena memegang najis kepada anjing ataupun babi, kenapa dia kena cuci dengan satu bahagian daripada air dengan tanah? Jadi kalau kita mempunyai akal, kita fikirlah. Orang dulu dia fikir, dia tengok pada perkara itu sebab dia gunakan berasal-asal daripada tanah. Manusia pun berasal daripada tanah. Jadi inilah adat-adat yang kita lupa benda ni. Dan seolah-olah dengan teknologi sekarang kita mencipta periuk-periuk yang lebih canggih. Sedangkan orang dulu guna periuk tanah. Adat dia apa-apa dengan labu sayung. Mesti ada labu sayung di rumah. Kalau pengamal-pengamal perubatan dahulu mesti ada sebut labu sayung. Kalau dia minum bangun pagi, dia minum air daripada labu sayung tersebut. Apa ada khasiatnya pada labu sayung? Tidakkah kita kaji tentang adat tersebut dengan adanya labu sayung di rumah-rumah pengamal-pengamal terdahulu? Sekarang kalau labu sayung jadi perhiasan, dibuatkan sebagai tanda-tanda hadiah. Kalau kita pergi buat ceramah dapat labu sayung kecil ke besar ke sebagai hadiah. Dulu orang buat minum, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Jadi pada nasihat saya kita kena pengamal-pengamal urutan Melayu yang mempunyai ilmu berkenaan urutan Melayu ni kena mula tampil ke hadapan. Mula untuk ke depan untuk membawa kepada memastikan urutan Melayu ni relevan. Dan kita kena buang jauh-jauh berkenaan dengan sikap-sikap yang kurang bagus antara pengamal-pengamal supaya kita bersatu. Jadi kalau kita lihat kepada soalannya, nasihat saya adalah yang pertama sekali, maka kita kena jadikan kepada ilmu-ilmu adat, kembali kepada adat ini kita kena perturunkan dengan baik. Supaya orang kenal kita. Orang kena kenal Thai massage dan orang kenal bangsa Siam. Orang kenal reflexology, orang kenal orang Cina. Orang kenal acupuncture, orang kenal orang Cina. Jadi kalau orang kenal urutan Melayu, maka orang kenal bangsa Melayu. Jadi kita ni kalau kita dah tak ada, siapa pun tak kenal kita. Okey. Kemudian apabila kita menggunakan urutan ini secara kaedah untuk mencari nafkah kehidupan kita, maka saya boleh kata benda ini boleh menjana pendapatan. Dan akhirnya dalam urutan Melayu ini melahirkan mereka yang mempunyai kekuatan dari segi ekonomi. Mempunyai kekuatan ekonomi sendiri, tidak bergantung kepada orang
dalam menyara kehidupan dia sebab dia ada kekuatan ekonomi dia sendiri. Okay. Dan akhirnya bagaimana kita nak buang supaya kita bersatu, supaya kita bersepakat dalam untuk membantu kelangsungan urutan Melayu, iaitu perlu balik kepada agama. Perlu balik kepada agama sebab urutan Melayu pun kita kena balik kepada agama. Maka pada nasihat saya pada kali ini, maka kita perlu menjadi seorang yang memperjuangkan. Setiap daripada kita bukan setakat untuk mencari mencari nafkah untuk mengurut saja, tapi kena memperjuangkan, berfikiran untuk menjadi seorang pejuang. Walaupun kita dah merdeka, tetapi kita belum lagi merdeka dalam bab perubatan Melayu. Okey, terima kasih Jadi, Tuan. Dengan ini saya rasa terima kasih pada kali ini. Mungkin kita akan buat episod-episod seterusnya. Mudah-mudahan orang dapat dengan niat untuk mendedahkan ilmu adat ini supaya orang akan faham, dan tuan-tuan dan puan sendiri pun kena sampaikan juga. Jangan tunggu pada live ni saja. Dah dapat live ni, kena sebar-sebarkan. Dan cuba share benda ni supaya lebih ramai orang tahu berkenaan dengan wujudnya kita dalam industri perubatan negara. Serah balik kepada Tuan Amirin untuk sebagai majlis kita ni ditutup. Okey, terima kasih Tuan. Nampaknya memang banyak konsep-konsep yang dicurahkan Tuan pada anda pada malam ini, dan harap live ini dapatlah memberi manfaat kepada anda sepanjang daripada pukul 9 tadi hingga hampir ke 10.30 pada malam ini. Dan saya ingin memberitahu kepada anda bahawa live ini memang direkod dan kita akan publishkan sikit-sikit berkaitan dengan beberapa bab dan jawapan berkaitan dengan apa yang Tuan Syed jawab tadi. Kita akan siarkan di YouTube Tuan Syed lah, iaitu sekejap ya, saya tunjuk. Okey, ini dia. Ini dia YouTube Tuan Syed, iaitu Urut Melayu Syed Mahdi. Okey. Jadi kepada anda yang berminat untuk mengetahui ataupun mencari beberapa informasi berkaitan dengan Urut Melayu ataupun aktiviti berkaitan dengan Hama, anda bolehlah follow YouTube Urut Melayu Syed Mahdi. Anda boleh subscribe sekali lah. Dan apa segala live di dalam live ini, petikan-petikan yang penting dalam live ini kami akan upload lah dalam YouTube. Okey. Jadi sebelum kita habis, Tuan Syed ada apa-apa lagi ucapan ke? Alhamdulillah. Terima kasih sampai ke tahap sekarang ni masih lagi bersengkang mata, belum lagi tidur. Saya harap lepas-lepas ini boleh tidur dengan mimpi-mimpi yang baik pada malam ini. Jadi pada saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sama-sama dengan saya dalam live ataupun sembang-sembang kita pada malam ini berkenaan dengan urutan Melayu. Terima kasih kepada semua. Okey, itu dia ucapan terakhir daripada Tuan Syed Mahdi kita. Dan saya ingatkan lagi supaya untuk follow page ini untuk mendapatkan pemberitahuan untuk episod-episod yang datang, kerana untuk podcast ataupun live talk ini kita akan adakan setiap minggu lah, iaitu pada setiap hari Sabtu atau pada pukul 9 malam. Dan mungkin kalau ada hari lain tu mungkin akan ada sebab lah, kita akan bagi tahulah nanti. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Syed Mahdi Berubah, okey, untuk YouTube Urut Melayu Syed Mahdi ni, okey, supaya kita boleh mendapat segala ataupun beberapa manfaat lah untuk berkaitan dengan urutan Melayu ni. Okey, sebelum saya habiskan live ini, saya ingin mohon maaf lah jika ada masalah teknikal ataupun ada soalan-soalan yang kami tak dapat nak highlightkan atau jawab. Jadi mungkin anda boleh ajukan untuk episod yang akan datang ya. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, hos Kai Amir. Jumpa minggu depan ya.